Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton mydigital.kkmm edisi Gaya Hidup bersama saya Marsila Hassan. Baik, sejajar dengan era modernisasi menuju wawasan luar bandar sejahtera, infrastruktur dan kemudahan sosial juga turut dibangunkan bersama agar dilihat setanding dengan kawasan bandar. Selain gerakan dalam meningkatkan kualiti hidup ke arah persekitaran kondusif, pelbagai inisiatif juga sedang digiatkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB untuk membentuk prasarana keluarga Malaysia luar bandar dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi dan juga budaya. Dan hari ini kita akan bawakan kepada anda seorang tetamu yang bakal mengulas lanjut segala manfaat dan juga usaha yang dilakukan khas buat masyarakat di luar bandar. Nantikan semuanya hanya di mydigital.kkmm edisi Gaya Hidup. Untuk pengetahuan anda yang sedang menonton mydigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM. Selain daripada gaya hidup, kita akan membicarakan tentang pelbagai inisiatif dalam bidang pendidikan, pelancongan, keusahawanan, hiburan, sukan, kesihatan, industri kreatif dan juga teknologi. Dan untuk anda ketahui perkembangan terkini, anda boleh layari mydigital.kkmm.my atau boleh follow kami di Instagram dan juga Facebook. Baik, kita nak beralih ke segmen pertama kita iaitu DPLB yang merupakan dasar untuk melestarikan luar bandar. Untuk makluman semua, kerajaan sentiasa komited untuk merapatkan dan menghapuskan jurang kualiti hidup antara bandar dan juga luar bandar. Ini bukan sahaja memberi peluang khususnya kepada golongan belia untuk terus tinggal di luar bandar. Malah ia juga sebagai satu usaha untuk merealisasikan hasrat kerajaan untuk membawa sebahagian penduduk dan juga pelabur di bandar untuk berhijrah ke luar bandar. Pastinya banyak dasar yang ingin diketengahkan tetamu kita pada hari ini. Dan untuk ketahui dengan lebih lanjut bersama saya di studio hari ini yang berbahagia Datuk Fazli Muhammad Kenali yang merupakan setiausaha bahagian prasarana KPLB. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke mydigital.kkmm. Terima kasih menjemput saya datang. Sihat Datuk? Baik, alhamdulillah. Okey, baik Datuk. Kita berbicara mengenai topik kita pada hari ini kan. Mungkin kita boleh terus tanyakan kepada Datuk sendiri. Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini merupakan satu kementerian yang meneraju pembangunan sosioekonomi dan juga pembangunan prasarana untuk masyarakat di luar bandar. Mungkin Datuk boleh jelaskan kepada kami di sini dan juga penonton apa definisi luar bandar itu sebenarnya? Okey, kalau kita ikut pada bahasa mudah kawasan luar bandar ialah kita kata kawasan kampung lah, meliputi kawasan kampung tradisional yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah dan ianya meliputi desa, dusun, penempatan-penempatan kecil, mungkin estet pertanian, kawasan pertanian di kawasan-kawasan pinggir hutan dan juga di tepi-tepi sungai ataupun badan air lah, tepi tasik, kolam dan sebagainya. Selain daripada itu, kalau kita ikut secara akademiknya, melalui definisi melalui Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2010, kawasan luar bandar ni termasuk kawasan pedalaman dan kawasan terpencil dan ia merupakan kawasan selain daripada kawasan bandar. Manakala kalau kita bandingkan dengan kawasan bandar, ianya merupakan kawasan yang diwartakan dan merupakan kawasan terpembina yang terdapat bangunan-bangunan di dalam sempadan, lingkungan sempadannya, dan dengannya juga ia mempunyai penduduk yang padat, yang ramai. Dan kalau kita katakan lebih-lebihi 10,000 atau lebih semasa bancian dijalankan. Kawasan luar bandar juga merujuk pada kawasan yang berada di luar daripada kawasan bandar. Ini seperti yang telah ditakrifkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, dan kawasan tersebut ialah kawasan yang berada di luar kawasan operasi pihak berkuasa tempatan atau PBT.
dalam kita merancang dan mengkoordinasikan perancangan pembangunan di luar bandar ni, KPLB telah memperkenalkan dasar pembangunan luar bandar atau ringkasnya DPLB yang mempunyai kerangka hala tuju secara umum dan juga strategi-strategi pembangunan secara menyeluruh selari dengan matlamat pembangunan mampan 2030 atau dikenali sebagai SDG 2030 seperti yang dicadangkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey. Tadi Datuk ada katakan mengenai dasar pembangunan luar bandar. Mungkin Datuk boleh terangkan secara ringkasnya apa itu dasar pembangunan luar bandar itu sendiri? Dasar pembangunan luar bandar atau secara ringkasnya kita katakan DPLB ialah dasar yang telah digubal oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar, yang mana ia menjadi sebuah panduan ataupun rujukan utama lah, kita panggil blueprint bagi melaksanakan tindakan kerajaan untuk menangani isu-isu yang berlaku di kawasan luar bandar dan juga untuk memenuhi keperluan di kawasan luar bandar bagi mencapai visi luar bandar yang sejahtera. Objektif dasar pembangunan luar bandar inilah ianya menjadi trust kepada hala tuju pembangunan luar bandar ke arah Malaysia sebagai sebuah negara maju yang mempunyai pendapatan yang tinggi serta penduduk luar bandarnya berada dalam suasana yang sejahtera. Ianya mengambil kira dasar-dasar pembangunan sedia ada yang sedang dijalankan sekarang ini. Begitu juga dengan SDG 2030 yang saya maklumkan tadi, dan juga aspirasi yang kita terima daripada hasrat rakyat Malaysia berada di luar bandar. Okey. Jadi dalam memastikan perancangan luar bandar ni Datuk selari dengan kata orang tu blueprint DPLB itu sendiri kan, bagaimana DPLB memacu ataupun memandu KPLB itu sendiri dalam merencana pembangunan luar bandar ni selaras dengan kehendak dan juga aspirasi masyarakat di luar bandar? Pertama sekali kita perlu melihat DPLB ini ialah satu panduan atau rujukan utamalah bagi kita melaksanakan tindakan kerajaan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan berlaku di kawasan luar bandar, bagi kita meneruskan visi kita untuk mensejahterakan masyarakat luar bandar dan kawasan-kawasan di luar bandar. Keduanya, kita perlu melihat dengan jelaslah bahawa objektif DPLB ini akan menjadi trust kepada hala tuju pembangunan luar bandar ke arah Malaysia sebagai negara yang lebih sejahtera, yang maju dan berpendapatan tinggi. Sebelum ni kan kita pun ada negara maju yang berpendapatan tinggi dan kita nak luar bandar juga maju dan berpendapatan tinggi. Ini adalah selari dengan dasar-dasar pembangunan kita yang dah ada dan juga aspirasi atau hasrat rakyat Malaysia yang berada di luar bandar. Ketiganya, penekanan kepada prinsip, 3 prinsip, iaitu pengubalan dasar ini akan dijadikan panduan, iaitu prinsip pertamanya ialah kemampanan, yang mana dengan mengutamakan kemudahan-kemudahan yang berkualiti bagi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di luar bandar lah, dan juga untuk mereka sama-sama hidup secara berkumpulan ataupun komuniti. Keduanya ialah inklusif. Penekanan kepada inklusif ni adalah pembangunan yang lebih mengambil kira keseimbangan dari segi kaum, dari segi kesaksamaan gender, kumpulan umur, keupayaan diri, tahap pendidikan, tahap pendapatan dan juga kedudukan geografi di kawasan luar bandar. Ketiga ialah holistik atau iaitu keterangkuman semua, merangkumi pelbagai dimensi lah, seperti sosial, aspek sosial, ekonomi, rohani, fizikal, budaya dan juga tadbir urus di kampung ataupun di kawasan-kawasan luar bandar. Keempat, pengubalan dasar pembangunan luar bandar itu sendiri adalah sebahagian daripada dasar-dasar nasional yang telah pun digubal. Ini juga kita ubah suaikan supaya ianya selari dengan keperluan tempatan dan juga perubahan global bagi negara menuju ke arah revolusi industri keempat atau revolusi industrial revolution keempat lah.
Dan yang kelima, kita melihat dasar pembangunan luar bandar ini adalah satu sinergi lah antara pihak kerajaan sendiri, juga bersama dengan pihak swasta, juga bersama dengan badan-badan bukan kerajaan, pihak-pihak lain yang berkepentingan, dan selain daripada penglibatan kepimpinan di kawasan kampung tersebut dan juga kepimpinan masyarakat di kawasan tersebut. Dan ini telah memberikan idea dan cadangan dalam kita membentuk dan menghasilkan dasar pembangunan luar bandar yang ada sekarang lah. Okey, baik. Itu dia sedikit sebanyak penerangan daripada Datuk sendiri kan mengenai dasar pembangunan luar bandar dan sebagainya. Baik, kita nak sambung perbualan kita bersama Datuk sebentar lagi, tapi sebelum itu jom kita saksikan dulu sedutan video ini terlebih dahulu. Okey, baik Datuk. Kita nak sambung semula perbincangan kita mengenai topik pada hari ini kan. Pastinya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur luar bandar berhadapan dengan pelbagai isu dan juga cabaran. Mungkin Datuk boleh ceritakan kepada kita semua di sini apa antara isu dan cabaran yang dihadapi. Okey, kita pergi kepada cabaran dulu. Ya, sebab kita Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni, kita diberi tanggungjawab untuk membangunkan luar bandar ni. Cabaran dia ialah untuk memastikan nak merapatkan jurang tu antara bandar dan luar bandar, masyarakat di luar bandar dengan dalam bandar. Dan ini merupakan sebab kenapa KPLB ni diwujudkan bagi membantu memastikan kerajaan memastikan negara atau masyarakat di luar bandar ni tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan ya, berbanding dengan masyarakat di bandar yang mendapat begitu banyak kemudahan. Betul. So di luar bandar ni kita cuba, KPLB ni mencuba menjadikan ini satu challenge kepada KPLB sendirilah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ni. Jadi pertama ni kawasan luar bandar ni terlalu jauh lah. Mungkin kalau di kawasan Sabah, Sarawak dan sebagainya tu, ia terlalu jauh di pedalaman yang mana kita mengalami kesukaran jugalah untuk mengadakan kemudahan-kemudahan infrastruktur ni. Dan juga untuk kita membuat pemantauan. Selain itu, kita juga mengalami kesukaran dari segi logistik yang memberi kesan kepada pelaksanaan projek yang mungkin mengambil terganggu, tergendala dan tidak lancar. Dan juga dari segi
kos-kos tambahan yang perlu kita ambil kira lah dalam kita merancangkan projek-projek di kawasan luar bandar ni. Selain daripada itu, pelaksanaan projek-projek fizikal kita lah di bawah bahagian prasarana ni juga sejak kita dilanda 2 tahun ke belakang dilanda oleh COVID-19 sepanjang kita melaksanakan di bawah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang mana kerja-kerja di tapak ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan SOP yang dikenakan, menyebabkan pelaksana atau kontraktor lantik tidak dapat menggerakkan pekerja dan juga kita menghadapi bila keseluruhan industri pembinaan ini tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan sehingga kan berlaku kekurangan supply atau pembekalan bahan-bahan binaan juga menyebabkan kita agak tercabar jugalah dalam kita melaksanakan projek pembangunan supaya dia siap dalam tempoh yang kita rencanakan. Dan juga selain pada masalah COVID-19 ini, kita juga melaksanakan projek ini dengan perlu berkoordinasi dengan agensi-agensi di peringkat negeri lah. Seperti urusan pengambilan balik tanah, pengalihan utiliti, cacah yang dikenakan oleh pihak PBT kepada projek-projek kami di kawasan luar bandar. Namun disebabkan COVID-19 ni banyak yang terpaksa bekerja dengan kapasiti 20% dan sebagainya. Jadi perkara itu kita dapat selaraskan melalui mesyuarat koordinasi di peringkat pegawai di kementerian bersama pegawai di agensi-agensi peringkat negeri dan juga di peringkat pengurusan tertinggi dan hingga ke peringkat level yang berhormat menteri dia bersama dengan Menteri Besar lah. Baik, Datuk. Kalau boleh Datuk kongsikan kepada semua yang menonton kan, selain daripada apa yang dikatakan oleh Datuk sendiri tadi, antara cabaran-cabaran isu-isu yang dihadapi oleh pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar sendiri. Jadi kepada yang menonton ini, apa maklumat yang boleh Datuk kongsikan? Kalau mereka ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, ada tak mana-mana platform media sosial yang boleh mereka lawati? Okey, bagi penonton yang ada di luar sana, kita maklumat mengenai KPLB ni kita boleh dapat melalui platform yang merangkumi laman sesawang kita lah, www.rurallink.gov.my. Manakala pihak kementerian juga turut menggunakan laman Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok, iaitu KPLB _GOV official. KPLB_GOV official. Dia tak ada dot di situ lah. Dia official dia. Government official. GOV official. Okey. Dan kita kementerian sentiasa juga mengikuti perubahan semasa dalam mengadaptasi teknologi-teknologi yang ada sekarang ni dalam keperluan perkhidmatan kita berdasarkan kepada peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan bagi memastikan kita boleh berhubung dua hala antara rakyat dengan kementerian lah. Betul. Mana mereka boleh dapat apa-apa juga perkembangan berita terkini dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh kementerian dan agensi-agensi di bawah ni untuk kepentingan rakyat atau masyarakat, terutama sekali di kawasan luar bandar. Betul. Itu antara platform media sosial yang boleh dilayari oleh mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut lah mengenai apa yang dirancangkan oleh KPLB. Okey, baik Datuk. Kita nak berhenti berehat seketika. Okey, dan selepas ini sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan dalam segmen yang seterusnya, iaitu prasarana KPLB, peneraju infrastruktur luar bandar. Selain daripada itu, anda juga boleh layari mydigital.kkmm.my untuk mengetahui pelbagai perkembangan terkini dan juga pelbagai booth dan aktiviti menarik disediakan khas buat anda. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga Facebook. Kembali selepas ini hanya di mydigital.kkmm, edisi Gaya Hidup. Sekarang ni semua benda kita dah buat secara digital, lebih-lebih lagi sektor perniagaan. Namun pada waktu yang mencabar ni, masih banyak juga peniaga kecil sederhana kita yang terkesan kerana kewangan.
Untuk membantu peniaga kecil sederhana ini, TM Infomedia melalui saluran Yellow Pages bekerjasama dengan Funding Societies. Platform ini menyediakan peluang untuk peniaga kecil sederhana labur dan akses pembiayaan perniagaan. Peniaga di platform Yellow Pages boleh memohon pembiayaan secara dalam talian dan tiada kolateral diperlukan. Bantuan bersyarat daripada RM3,000 sehingga RM1 juta dengan kadar faedah 1 ke 1.5% sebulan. Mereka juga dapat mempromosikan perniagaan dan meningkatkan pendapatan mereka melalui pemasaran seperti Wi-Fi advertising dan perkhidmatan loyalty seperti Chop Chop. Inisiatif ini adalah kolaborasi TM Infomedia melalui Yellow Pages dan Funding Societies sebagai sokongan kepada digital Malaysia. Ke arah kehidupan digital Malaysia didukung oleh TM. Kembali bersama saya Marsila Hassan dalam mydigital.kkmm. Baik, pada segmen pertama tadi kita sudah membincangkan mengenai dasar yang dibawa dalam pembangunan luar bandar. Dan kali ini kita nak sambung perbualan kita dengan lebih terperinci di segmen kedua, iaitu prasarana KPLB, peneraju infrastruktur luar bandar. Pastinya banyak perkara yang ingin disampaikan mengenai projek ataupun program terkini yang sedang dijalankan. Masih lagi bersama saya di studio ketika ini yang berbahagia Datuk Muhammad Fazli. Dan baik Datuk, kita nak terus tanyakan kepada Datuk kan, kerana difahamkan bahawa bahagian prasarana ni turut merangkumi 6 program pembangunan infrastruktur. Jadi Datuk boleh kongsikan kepada kami semua secara ringkasnya 6 program itu. Okey, kita prasarana ini 6 program yang sebagaimana yang Puan sebutkan tadi, iaitu kita melaksanakan program pembangunan infrastruktur asas, iaitu meliputi jalan luar bandar ataupun JALB, jalan perhubungan desa ataupun JPD, bekalan air luar bandar, bekalan BALB, bekalan elektrik luar bandar, BALB, program ameniti sosial atau PAMS, dan lampu jalan kampung, LJK. Jadi kalau saya nak elaboratekan bahawa jalan luar bandar ni ialah merupakan jalan yang kita bina lah, bagi menghubungkan ataupun menambah rangkaian jalan raya di kawasan-kawasan luar bandar yang mungkin sekarang ni mungkin masih memerlukan banyak jaringan jalan raya ini. Dan kita membantu menyediakan prasarana ini bagi memperluaskan sistem pengangkutan di luar bandar agar masyarakat di luar bandar mempunyai akses jalan raya yang mudah, selesa dan selamat di kawasan bandar. Jalan-jalan ini kita ikut spesifikasi yang ditetapkan oleh JKR lah, dan kita buat dengan memerlukan pengambilan balik tanah dan sebagainya lah. Dan pada tahun 2021 sahaja sejumlah 573 juta kita belanjakan untuk menyiapkan sebanyak 22 buah projek JLB lah. Dan seterusnya jalan perhubungan desa. Jalan perhubungan desa ni macam jalan kampung lah, jalan-jalan dalam kampung yang menghubungkan antara kampung ke kampung ataupun mungkin antara satu lokasi ke satu lokasi dalam kampung lah. Okey. Yang mana ini kita buat dalam bentuk quick win, cepat je. Okey. Dia program jalan tu tak panjang, mungkin paling panjang pun dalam tak sampai 1 kilometer lah. Tapi kita buat dalam kampung. Ini dalam kampung, menghubungkan antara dalaman kampung dan juga antara kampung ke jalan utama. Okey. Dan seterusnya bekalan air luar bandar. Bekalan air luar bandar ni kita menyediakan kemudahan air bersih dan terawat lah kepada penduduk kampung yang belum mendapat bekalan air lagi daripada sistem bekalan air pihak kuasa negeri lah. Sebab ini kawasan-kawasan rumah baru belum ada akaun bekalan air. Dan untuk kampung-kampung yang lebih jauh, kita tak ekonomik untuk kita buat ni, jadi kita buat bekalan air alternatif. Yang ini mungkin dari segi untuk membina tube well, atau kita mengambil air graviti daripada bukit dan sebagainya, dan kita buat empangan ataupun tandak dan kita salurkan kepada kampung-kampung. Itu untuk yang jauh lah. Yang jauh sangatlah, mungkin lambat lagi untuk kita dapatkan bekalan air daripada mainstream ni. Seterusnya kita juga bina baru loji lah. Bagi kawasan-kawasan yang kita nak membolehkan air ni sampai ke kampung-kampung yang belum dapat bekalan air ni, kita upgrade loji sebab mungkin yang sedia ada tu tekanan rendah. Betul. So selain pada BLB ni, secara ringkasnya kita pergi pada bekalan elektrik luar bandar.
ada dua sistem. Satu sistem grid, yang mana kita sambung bekalan elektrik pada kampung-kampung yang belum ada bekalan elektrik daripada sources ataupun daripada sumber pihak berkuasa elektrik negeri, semacam di TNB di Semenanjung, ataupun di Sabah SCSB, ataupun di Sarawak SSCO, ataupun yang ini untuk kampung-kampung yang boleh dapat lah. Kalau kampung-kampung yang terlalu jauh, terpencil ataupun kawasan remote, kita ada sistem bekalan elektrik luar bandar alternatif. Yang ini mungkin menggunakan tenaga solar ataupun solar hybrid, yang mana ini kalau kita tengok ada dua sistem lah. Kita juga buat micro hydro. Yang ni yang mana memudahkan pihak berkuasa elektrik negeri membekalkan bekalan elektrik ke kawasan-kawasan yang terpencil di luar bandar. Mungkin ni kita solar hybrid ni banyak di Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya program ameniti sosial. Yang ini untuk pelengkap pada kampung lah. Projek seperti pembinaan balai raya, pembaikan surau, pembinaan longkang-longkang ataupun culvert, pembaikan sistem saliran paip air dan sebagainya. Mungkin pembinaan pagar-pagar untuk pusara-pusara di kawasan kampung. Dan kita ada 18 semua sekali kita punya skop dalam projek-projek ameniti sosial ni lah. Kemudiannya kita ada lampu jalan kampung. Lampu jalan kampung. Yang ini untuk kita menerangkan jalan-jalan di kawasan kampung yang memang jauh di pedalaman, tapi lampu jalan kampung yang ada sekarang kita memerlukan tiang lampu lah, yang kita sambung daripada talian grid sedia ada, dan kita minta pihak berkuasa elektrik negeri untuk memasang di mana tiang-tiang elektrik yang sesuai. Jadi kawasan utamanya di kampung ni kawasan yang menjadi tumpuan awam lah, seperti balai raya, mungkin ada klinik, ada sekolah, persimpangan utama, supaya penduduk kampung tidak berada dalam kegelapan apabila bergerak pada waktu malam. Menjamin keselamatan juga kan? Ya, dan dia merangkumi semua aspek sosial, aktiviti penduduk kampung lah, terutama pada waktu malam. Dan itulah antara 6 program yang kita laksanakan lah setakat ini. Dan maknanya untuk keseluruhannya kehidupan di luar bandarnya kita telah meningkat dari tahun ke tahun melalui pelbagai projek yang telah kita buat sejak wujudnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni. Melalui pelbagai projek prasarana yang telah saya nyatakan tadi lah. Okey, baik. Itu kiranya antara 6 program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Baik, Datuk. Kita nak berhenti seketika. Selepas ni kita nak sambung lagi perbincangan kita. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dulu sedutan ini. Okey, baik Datuk, kita nak sambung kembali perbincangan kita. Mungkin Datuk boleh kongsikanlah antara pencapaian KPI bahagian prasarana sendiri pada tahun 2021, dan sekaligus kita nak tahu antara pelan jangka masa panjang terhadap prasarana ni. Okey, pihak KPLB kita sentiasalah memastikan semua program kita ni dilaksanakan khusus berkaitan infrastruktur asas luar bandar mencapai KPI yang disasarkan. Sebab kita membawa harapan penduduk luar bandar, mana kalau kita tak capai ni, mana lembablah kita punya kemudahan tu sampai kepada masyarakat di luar bandar. Jadi sehingga 30 November 2021 ni, 5 daripada 6 program prasarana luar bandar telah capai sasaran yang kita telah tetapkan. Manakala satu lagi program telah melebihi 80% pencapaian. Dalam hal ini lebih 99%
900,000 orang yang berada di luar bandar telah menerima manfaat menerusi projek-projek yang telah kita laksanakan di seluruh kawasan-kawasan luar bandar di negara kita lah. Selain daripada itu juga dari aspek peruntukan, kita telah membelanjakan lebih 1 bilion untuk membina baru, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan-kemudahan infrastruktur untuk masyarakat luar bandar ini. Dan jika dilihat jumlah ini bukan satu amount yang kecil untuk maknanya kerajaan memang memberi penekanan yang lebih kepada kesejahteraan penduduk di luar bandar ni. Ini buktikan kerajaan juga dari semasa ke semasa akan melihat keperluan ini dari sudut keperluan dan keutamaan, memandangkan beberapa aspek yang perlu diteliti sebelum itu suatu projek dilaksanakan, seperti geografi kawasan, agensi pelaksana siapa yang nak laksanakan, kementerian menyediakan peruntukan, agensi pelaksana yang perlu melaksanakan, keperluan masyarakat, apa yang diperlukan di sana sebenarnya, dan juga mungkin keutamaan kepada kawasan-kawasan yang pernah mengalami masalah bencana seperti banjir dan sebagainya, dan kita perlu segera untuk melaksanakan pemulihan macam mana kita lihat apa yang berlaku di Yan baru-baru ni kan. So kita selesaikan kerja-kerja pemulihan tu secepat mungkin, cepat yang boleh. Jadi kiranya itu antara perancangan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu sendirilah. Ya, okey, baik Datuk, kita nak berhenti berehat seketika Datuk, kerana selepas ini banyak lagi yang akan kita kongsikan kepada anda, antaranya mengenai air dan elektrik untuk kehidupan. Anda jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. So, let's say you broke your phone and you need someone to fix it quickly. Where do you start? Cari at Unify. With Chari at Unify, you can easily find a list of local businesses around your area and contact them directly once you've found what you're looking for. Check out Chari at Unify now to find your favorite local businesses. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di mydigital.kkmm. Baik, pada segmen pertama dan kedua tadi kita dah berbual mengenai dasar dan juga prasarana untuk melestarikan luar bandar, dan Datuk juga sempat berkongsikan kepada kita mengenai program-program pembangunan infrastruktur yang dijalankan. Dan di segmen ketiga ini kita nak berbual lebih lagi mengenai manfaat salah satu inisiatif tersebut, iaitu air dan elektrik untuk kehidupan. Kerana kita tahu air dan elektrik merupakan asas penting bukan sahaja untuk kawasan luar bandar, malah kita semua sebagai keluarga Malaysia. Masih lagi bersama saya di sini yang berbahagia Datuk Muhammad Fazli. Okey, sebelum kita teruskan perbualan kita, apa kata kita saksikan dulu video mengenai bekalan air luar bandar ini. Memanglah tak cukup. Mak nak cuci sayur, nak cuci pinggan, nak masak, nak buat air kita minum lagi. Tak cukup, dek. Adik, orang suruh ambil air sikit pun cuai. Adik, dengar tak mak cakap apa ni? Adik? Adik? Dek? Apa ni tidur siang-siang sampai mengigau ni? Mak, adik nak minta maaf. Adik, tak usah risau dah. Kita dah ada bekalan air bersih. Tu. Wow!
Okey, baik Datuk. Di segmen pertama dan kedua banyak yang kita dah bincangkan. Jadi di segmen ketiga ini mungkin Datuk boleh terangkan mengenai peranan program bekalan air dan juga elektrik di luar bandar ini. Okey, dia ada dua ni kan, bekalan air luar bandar, BLB. Jadi oleh kerana dua-dua sources ni lah, bekalan air terutamanya, kita menyediakan sebanyak 183 projek yang akan kita laksanakan, melibatkan 32 projek baru dan 151 projek sambungan. Maknanya projek sambungan, projek dah ongoing, tengah berjalan sekarang dan akan siap dalam masa beberapa bulan lagi lah, ataupun mengambil masa sehingga kontrak pelaksanaannya siap. Dan yang ini kita mensasarkan untuk mencakupi 4,800 buah rumah baru ataupun ekor baru yang akan menerima bekalan air bersih yang terawat dengan peruntukan sebanyak 382.3 juta. Itu di kawasan Malaysia saja atau ini dah keseluruhan? Maknanya meliputi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kita punya mission untuk bekalan air ni ialah di Semenanjung kita mungkin kawasan yang belum mendapat liputan bekalan air ini mungkin mengikut anggaran daripada SEPAN lah, kita dah 99% kawasan telah mendapat bekalan air. Cuma 1% saja kita nak tackle dari segi itu. Dan mungkin juga termasuk di kampung-kampung terpencil di kawasan-kawasan mungkin kawasan kampung asli jugalah, selain pada kampung-kampung tradisional kita yang masih belum mendapat bekalan air. Tapi di Sabah dan Sarawak mungkin kita ada jurang yang agak besar lagi yang perlu kita bantu untuk mewujudkan ataupun membolehkan mereka akses kepada bekalan air terawat, bersih dan terawat ini. Dan yang ini maknanya kita mensasarkan supaya projek-projek ini mana kampung yang tak dapat, macam saya sebutkan tadi, yang tidak boleh mendapat bekalan air daripada mainstream baik pihak berkuasa air negeri, mana kita akan cubalah juga untuk membekalkan dengan bekalan air alternatif. Sebagaimana kita kaedah yang saya juga sebutkan tadi, seperti telaga tiup, mungkin bekalan air graviti daripada bekalan air 10 jadi. Kemudiannya kita ada juga projek-projek seperti macam di mana Sarawak buat tu projek SAWAS untuk membolehkan mereka mendapat bekalan air, menampung keperluan bekalan air ini sehinggalah satu masa nanti mereka dapat air daripada mainstream ataupun daripada pipe bekalan utama daripada pihak kuasa air negeri lah. Jadi itu untuk bekalan air. Untuk bekalan elektrik juga kita ada 38 buah projek yang akan dilaksanakan untuk tahun di tahun depan. Melibatkan 9 projek baru yang telah diluluskan dan 29 projek sambungan. Baik Datuk. Kita nak bercakap mengenai bekalan elektrik, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan dahulu sedutan mengenai bekalan elektrik. Jom.
Okey, baik. Tadi Datuk dah ceritakan mengenai bekalan air dan ada sedikit Datuk dah kongsikan mengenai bekalan elektrik. Apa kata Datuk terus sambung mengenai manfaat bekalan elektrik ni, Datuk? Manfaat bekalan elektrik ni sebenarnya dia sangat besar lah. Sebab itu kita memperuntukkan sebanyak 485.3 juta dan kita mensasarkan sebanyak 2,145 buah rumah baru di kawasan luar bandar seluruh negara akan menerima bekalan elektrik 24 jam tahun 2022. Itu sasaran kita tahun depan. Lah. Sebenarnya bekalan elektrik ni dia sebenarnya sangat penting lah. Kalau kita tengok mungkin kita bersyukurlah kita dapat 24 hours punya 24 jam punya liputan bekalan elektrik. Kita tak, rupanya kita mungkin sedar tak sedar ada kampung-kampung di certain ataupun di beberapa sebahagian kawasan memang belum dapat 24 jam. Ada yang hanya 12 jam saja dan mungkin tak dapat daripada talian grid utama kita di negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, terutama sekali di kawasan-kawasan rumah panjang. Mereka mendapat bekalan alternatif lah, secara sistem solar hybrid ataupun micro hydro yang orang kata stand alone dan tidak bersambung dengan grid. Manfaat ni ialah kalau kita tengok dia mengubah kehidupan sosial tu berubah. Jadi mungkin dulu kalau kegiatan waktu malam tak boleh berjalan, jadi malam tu dia lebih prolong lah bila dah ada bekalan elektrik ni. Dan yang mana kalau kita tengok mungkin dari segi kebersihan makanan, pendidikan juga, kalau kita tengok sebelum ni pukul 10 dah gelap, dah tak boleh membaca. Betul. Jadi sekarang ni bila dah ada elektrik ni anak-anak boleh membaca, membuat ulang kaji pada waktu malam instead of terpaksa menyelesaikan segala kerja pada waktu siang saat malam tak ada elektrik. Betul. Kalau ada separuh tempat hanya dapat bekalan elektrik hanya 24 jam saja. Ada yang terpaksa elektrik dicatu 3 kilowatt hour per day. Jadi hanya boleh menampung keperluan hanya beberapa jam sahajalah. Tak dapat sepenuhnya. Jadi kalau ada bekalan elektrik 24 jam, kita rasa dia punya kehidupan akan berubah. Okey, baik Datuk. Kalau boleh Datuk kongsikan antara kawasan yang berjaya dibangunkan hasil kerja daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini sendiri, kawasan yang mana? Sebenarnya banyaklah kalau ikut yang kita dah bagi bekalan elektrik luar bandar. Kalau kita tengok di Sarawak, kita dah ada kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak untuk membekalkan Sarawak elektrik Sarawak SARES Sarawak Electrification Scheme for Rural Electrification Scheme SARES. Dan kita lanjutkan lagi dengan menambah baik bila kita kawasan-kawasan yang diliputi oleh elektrifikasi luar bandar SARES ni, kita upgrade kepada solar hybrid, yang mana mereka daripada mendapat bekalan elektrik 3 kilowatt hour sehari, dia dah boleh dapat liputan bekalan elektrik 24 jam dengan menggunakan sistem menggabungkan sistem solar dan sistem generator lah 70-30. Jadi ini di Sarawak, seperti kalau kita tengok kita sedang pelaksana program di Marudi, di Telang Usan dan juga mungkin di Long Busang besok, kita akan menambahkan lagi lah dia punya perubahan yang akan dapat kepada masyarakat. Itu antara daerah-daerah yang berjaya lah. Yang sedang kita laksanakan, yang dah berjaya pun dah ada sebenarnya. Tapi kita lebih menumpukan kepada yang mana lagi yang memerlukan bekalan elektrik ini sebenarnya. Yang dah berjaya tu banyak lah, nak sebut lah. Maknanya sekarang ni dalam usaha menaik taraf lagi lah di kawasan-kawasan yang sedang dilakukan pula. Ya, kita yang mana dah ada mungkin tak dapat 24 jam. Target kita supaya semua kawasan-kawasan di luar bandar ni mendapat bekalan elektrik 24 jam. Itu kita punya sasaran. Seluruh pelusuk luar bandar lah. Seluruh kalau boleh. Seluruh yang mana ada penempatan di luar bandar ni. Baik Datuk, saya kira itu satu perkongsian yang cukup menarik sekali. Banyak info-info yang dikongsikan oleh Datuk, tapi kita nak berehat seketika kerana kita melihatkan bahawa inisiatif yang sangat baik ini merupakan ke arah keluarga Malaysia yang sejahtera. Kita nak berehat seketika, kembali sebentar nanti kita berkongsi mengenai jalan untuk desa. Baik, selain daripada temuan bual ini, anda juga boleh ke booth-booth yang disediakan di dalam portal mydigital.kkmm.my. Pastinya pelbagai program
program dan juga tawaran menarik yang anda dapat ketahui daripada agensi dan juga kementerian. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di mydigital.kkmm edisi Gaya Hidup. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, kerajaan terus memberi tumpuan dalam memperluaskan capaian internet di 839 lokasi, terutamanya di kawasan penempatan orang asli dan terpencil di Sabah dan Sarawak. Dengan usaha berterusan pihak kerajaan untuk menyediakan infrastruktur kepada rakyat, Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara atau JENDELA telah dilancarkan pada 2020. Ia dilaksanakan secara berfasa melibatkan penamatan rangkaian 3G pada akhir 2021. Seterusnya, pemantapan rangkaian 4G dan penggunaan 5G bagi mengakses talian mudah alih berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia dapat direalisasikan. Teknologi terminal satelit aperture sangat kecil VSAT antara infrastruktur penting untuk merapatkan jurang digital di kawasan pedalaman. Dengan adanya capaian internet berkualiti, komuniti di kawasan pedalaman dapat membina kemahiran pembelajaran dalam talian serta membantu meningkatkan ekonomi pengusaha IKS melalui e-dagang. Kembali lagi bersama saya Marsila Hassan dalam mydigital.kkmm. Untuk pengetahuan anda, selain edisi Gaya Hidup, mydigital.kkmm juga mempunyai beberapa kategori lain untuk tontonan anda. Antaranya kita ada pendidikan, pelancongan, keusahawanan, hiburan, industri kreatif, sukan, teknologi dan juga kesihatan. Pastinya untuk mengupas segala inisiatif kementerian dan juga agensi kementerian agar sampai kepada anda. mydigital.kkmm juga turut menyediakan booth-booth dari kementerian untuk anda lawati. Apa yang perlu anda buat? Anda hanya perlu melayari mydigital.kkmm.my. Baik, tadi kita sudah bercakap mengenai bekalan asas yang diberikan kepada penduduk luar bandar iaitu air dan juga elektrik. Dan pada segmen terakhir ini, kita nak berkongsi pula inisiatif dan program selanjutnya iaitu Jalan untuk Desa. Dan untuk pengetahuan anda semua, program Jalan Luar Bandar ataupun JALB ini telah pun dilancarkan pada tahun 1977 melalui Accelerated Rural Road Program ARRP dan tujuannya untuk mempercepat dan juga memperbanyak pembinaan jalan bagi menyediakan sistem perhubungan yang amat diperlukan di kawasan luar bandar. Untuk membincangkan topik ini dengan lebih terperinci, masih lagi setia bersama saya di studio ketika ini yang berbahagia Datuk Muhammad Fazli. Baik Datuk, sebelum kita nak bertanya dengan lebih lanjut kepada Datuk mengenai topik kita pada hari ini, jom kita saksikan dahulu video program Jalan Luar Bandar. Dulu setiap pagi saya terpaksa tolong anak saya ke sekolah. Ada juga yang lilit kasut dekat tengkuk. Yalah, kasut putih. Foto kena marah dengan cikgu. Jangan kata budak-budak. Kita yang dewasa ni pun selalu susah masa tak ada jalan dulu. Tapi kami penduduk kampung saling tolong-menolong. Sekarang jalan dah elok. Dah tak ada dah kereta yang berhenti pasal lumpur. Kalau berhenti pun pasal tayar pancit. Ini semua terima kasih kepada kerajaan yang prihatin terhadap masalah kami di kampung yang kecil ini. Bersyukur kepada Ilahi. Walaupun kampung kami jauh terpencil, tapi ada pihak yang sudi membantu. Terima kasih sekali lagi kepada kerajaan Malaysia yang sedia membantu. Itu dia sedikit sedutan mengenai program Jalan Luar Bandar. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kita semua kan antara gerakan tujuan yang dihasilkanlah dari pelaksanaan program ini. JALB kalau kita tengok macam ARD tadi kan, tapi bahasa kita kalau kita Melayu kan dia jadi Jalan Luar Bandar lah. JALB.
Bagi jalan luar bandar ni, kita sebenarnya bertujuan kita nak perbaiki rangkaian sistem jalan raya kita lah. Tapi di kawasan luar bandar ni, maknanya tumpuan mungkin kalau KPLB ialah kepada luar bandar. So kita nak menambah rangkaian tu. Jadi masyarakat di luar bandar memang belum ada keadaan yang mana jalan luar bandar ni belum ada jalan pun. Jadi nak menghubungkan daripada pertempatan dia orang ke jalan-jalan utama yang ada. Jadi mungkin sebahagian masyarakat kita di sini di Malaysia ni tak mungkin kalau tengok video tadi nampak macam tak percaya je kan. Rupanya memang ada lagi kawasan-kawasan kita yang memerlukan kawasan jalan luar bandar ni. Dan kita di KPLB sentiasa merancang lah untuk memperluaskan sistem pengangkutan jalan raya di luar bandar agar masyarakat luar bandar ni mempunyai akses jalan raya yang mudah, selesa dan selamat lah. Jalan raya yang kita bina ni ialah sebenarnya kalau program melalui program jalan luar bandar ni ialah mengikut standard yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Kerja Raya Malaysia. Walaupun di mana je kita bina, tapi kita ikut standard ni lah. Masih lagi mengikut standard yang ditetapkan lah. Jadi supaya dia selamat untuk digunakan dan melibatkan pelbagai jenis kenderaan mengikut had muatan yang ditentukan mengikut standard-standard jalan yang kita laksanakan. Jadi pada tahun 2021 je kita dah belanjakan sejumlah 573 juta dengan sebanyak 22 buah projek jalan luar bandar di seluruh negara telah dapat kita siap pelaksanaannya dengan jumlah panjang jalan yang kita dah buat untuk tahun 2021 ni sebanyak 136.82 km. Yang ini untuk memberi manfaat dan faedah kepada hampir 46,000 orang di kawasan luar bandar. Baik Datuk, kalau kita nak boleh Datuk ceritakan mengenai jenis projek yang menjadi keperluan utamalah untuk disediakan dan dibangunkan di sesebuah kampung itu, Datuk. Dia sebenarnya dia bergantung pada kedudukan geografi, lokasi, jauh mana dia daripada pusat utama lah ataupun di bandar-bandar. Jadi itu yang akan menentukan apa keperluan sebenar yang diperlukan oleh satu kawasan luar bandar atau penduduk-penduduk di kawasan tersebut lah. Dia berbagai lah. Ada yang memerlukan jalan, ada yang memerlukan elektrik, ada yang memerlukan air, ada yang memerlukan gabungan ketiga-tiganya. Dan bagi kampung-kampung yang telah ke depan sikit, mungkin masih lagi memerlukan jalan-jalan rangkaian macam jalan-jalan hubungan desa. Ada yang memerlukan projek ameniti sosial, memerlukan balai raya, memerlukan pembaikan dari segi kemudahan-kemudahan yang telah sedia ada seperti surau, kampung. Ada yang memerlukan sistem saliran di kawasan-kawasan sentiasa naik air. Ada yang memerlukan jalan, elektrik. Begitulah dia bergantung pada kawasan. Dan kita sebenarnya bila dalam melaksanakan program-program ini, kita merujuk kepada pihak kerajaan negeri lah, unit perancangan ekonomi negeri untuk memberikan kita senarai-senarai keutamaan projek-projek yang perlu kita laksanalah. Kalau memerlukan jalan raya, elektrik dan air, kita merujuk pada pihak unit perancangan ekonomi negeri mana-mana lah masing-masing untuk mengukuhkan kepada kita apa yang kita boleh laksanakan untuk membantu negeri-negeri ini melaksanakan projek-projek bagi memenuhi keperluan masyarakat luar bandar di negeri mereka. Baik, Datuk, kita nak teruskan perbualan kita, tapi sebelum tu Datuk, apa kata kita saksikan dahulu selingan video ini. Baik.
untuk menyempurnakan perakuan penerimaan projek dan seterusnya menyerahkan sepenuhnya projek ini kepada Kerajaan Negeri Terengganu bagi tujuan pengurusan penyediaan dan penyelenggaraan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk. Okey, baik Datuk. Banyak yang dah kita bincangkan daripada segmen pertama sehinggalah segmen ini. Ini soalan terakhir untuk Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara hala tuju dan juga perancangan KPLB itu sendiri dalam meningkatkan lagi infrastruktur kawasan luar bandar pada tahun hadapan 2022. Okey, untuk tahun 2022 ni, sebab kita tiap-tiap tahun pun buat benda yang sama, tapi cuma untuk tahun 2022 untuk 6 program tadi yang tersebut sebelum ini di bawah bahagian pelaksana KPLB, kita telah menerima peruntukan sejumlah peruntukan sebanyak 2.483 bilion untuk dibelanjakan meliputi lebih 1,800 projek infrastruktur asas luar bandar di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1.074 bilion kita peruntukkan untuk membiayai program jalan luar bandar, melibatkan 305 projek, iaitu 33 projek baru dan 272 projek sambungan. Jadi pada jalan pembangunan desa pula, kita tahun depan kita diperuntukkan sebanyak 420 juta untuk membiayai anggarannya dalam sejumlah 1,000 projek dengan sasaran 330 km panjang jalan pembangunan desa yang akan kita bina lah. Bagi bekalan air luar bandar, sebanyak 183 projek akan dilaksanakan, melibatkan 32 projek baru dan 151 projek sambungan dengan sasaran sebanyak 4,800 buah rumah baru. Akan menerima bekalan air bersih dan terawat, yang mana ini memerlukan peruntukan sebanyak 382.3 juta daripada kerajaan lah. Manakala bekalan elektrik luar bandar, kita akan melaksanakan 38 buah projek, yang mana ianya melibatkan 9 projek baru dan 29 projek sambungan. Yang ini dengan peruntukan sebanyak 485.3 juta. Jadi KPLB mensasarkan sebanyak 2,145 buah rumah baru di kawasan luar bandar di seluruh negara akan menerima bekalan elektrik 24 jam pada tahun 2022. Okey. Lepas tu kita ada juga projek-projek seperti program projek ameniti sosial PAMS dan lampu jalan kampung pula sebanyak 203 projek bakal dilaksanakan, membabitkan peruntukan sebanyak 62.9 juta. So kesemua projek-projek yang bakal dilaksanakan pada tahun 2022 ini akan memberi faedah kepada hampir 500,000 orang penduduk masyarakat di luar bandar yang akan terlibat. Okey, saya kira banyak projek yang sedang dan juga akan dijalankanlah pada tahun 2022 nanti untuk masyarakat di luar bandar daripada pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu sendiri. Okey, baik Datuk, saya kira itu perkongsian yang penuh informasi daripada Datuk yang merupakan tetamu khas kita pada hari ini. Kalau kita boleh rumus, inilah dia sebenarnya aspirasi Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi, menerusi sistem penyampaian yang cekap dan juga berkesan. Dan kita harapkan semoga gerakan dan juga inisiatif yang dibualkan hari ini dapat diberi perhatian dan seterusnya dikongsi kepada seluruh keluarga Malaysia untuk manfaat bersama. Baik, kita sudah sampai ke penghujungnya. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fazli Muhammad Kenali yang merupakan setiausaha bahagian prasarana KPLB. Dan untuk pengetahuan anda semua, terima kasih banyak Datuk. Kita ucapkan kepada Datuk kerana sudi bersama kami. Okey, untuk pengetahuan anda semua, selain daripada edisi Gaya Hidup, pelbagai lagi kategori yang akan kita bincangkan. Antaranya seperti yang saya katakan tadi, kita ada teknologi, kesihatan, pelancongan, pendidikan, keusahawanan, industri kreatif, hiburan dan juga sukan. Terdapat juga booth untuk anda lawati di mana sahaja anda berada bila-bila masa. Segalanya di mydigital.kkmm.my, memacu aspirasi digital negara. Nantikan episod seterusnya. Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi bersama saya. Bye.